Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ini tuan-tuan dan puan yang sekalian. Oh, tak nampak eh? Okey, tuan-tuan dan puan yang dikasih sekalian. Khutbah pagi ini bunyinya ialah apabila kamu diberi apa yang kamu mahu, maka kamu gembira. Dan apabila kamu diberi apa yang kamu tidak suka, maka kamu merasa sedih. Itu adalah tanda kamu masih keanak-anakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya begini, tuan-tuan dan puan, kita dalam bilik ini kita mempunyai satu nilai yang sama tara, iaitu kita beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Allah, tuan-tuan pun juga beriman kepada Allah. Jadi jika diukur pada nilai kita semua beriman, itu adalah sama. Yang bezanya ialah tahap iman. Sejauh mana saya yakin kepada Allah dan sejauh mana tuan-tuan dan puan-puan yakin kepada Allah, itu yang membezakan. Beriman tu semua beriman. Jadi peratus yakin tu berbeza. Okey, apabila peratus yakin kita tadi berbeza, maka tuan-tuan dan puan-puan akan bertanya, nak tahu macam mana Ustaz? Paling kuranglah, kalau misalnya kita ukur produktiviti pencapaian kerja, kita ada skala. Kerja pejabat mungkin kehadiran berapa kali lewat, berapa kali itu, maka boleh tengok graf turun naik. Lepas tu Zul pun pasang CCTV dekat komputer masing-masing, tengok berapa lama buka Facebook, main Candy Crush. Maksudnya dia ada benda-benda macam tu. Jadi mungkin oleh kerana kita duduk di universiti ni, kita terbiasa dengan pengukuran. Maka bila saya kata kita ni sama dari segi beriman, cuma yang tidak sama ialah paras keyakinan. Jadi oleh kerana paras keyakinan kita tadi tidak sama, maka tuan-tuan akan tanya saya, tak sama tu Ustaz tu nak tahu macam mana? Ustaz tinggi berapa, saya rendah ke macam mana, ataupun sebaliknya. Maka tuan-tuan, persoalan yang macam itu walaupun nampak pelik, tetapi perlu dijawab. Sebab kalau tak jawab, dia menimbulkan masalah untuk kita memperkukuhkan iman tu. Misalnya kalau tuan-tuan tanya macam tu, Ustaz, saya punya ataupun kita dibandingkan sesama kita ni, apa panggil, tahap kepercayaannya setakat mana, saya pun kata wallahu a'lam. Ya, untuk satu persoalan yang pertama, ianya mungkin boleh diterima. Tapi kalau dibiarkan persoalan itu terus kekal dengan question mark, maka dia tidak memberi satu kesan yang baik. Seperti mana kita tengok IMDb itu tidak dijawab. Kan dia bilang tu tak jawab sehari, okey lah, tapi tak pernah jawab. Jadi kita pun, dia akan jadi question mark. Akhirnya diterjemahkan di rompin dan juga pun tak tahu. Jadi oleh kerana itu, apa pun perlu dijawab. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya pasal benda itu, maka saya bolehlah bagi sikit tuan-tuan dia punya clue. Dia banyak dia punya indikator nak ukur tu. Tapi kalau bagi tahu semua pun payah juga, bagi tahu satu je dulu. Okey, satunya apa benda? Kalau tuan-tuan tanya, iman saya ni nak ukur dengan apa? Kuat ke tak kuat? Okey, kalau tuan-tuan tanya begitu, maka saya menggunakan satu indikator yang dia panggil ataupun wa mana'un. Nama dia ataupun wa mana'un. Ataupun mana'un. Atau dalam bahasa Arab secara literalnya membawa makna beri. Man'un
secara literalnya membawa makna tegah. Itu secara literalnya. Tapi apabila diterjemah ke dalam bahasa tasawuf, atau maksudnya beri apa yang kita suka. Manakala man'un membawa maksud beri apa yang kita tak suka. Jadi apabila kita sebut beri apa yang suka dengan beri apa yang tak suka, di sana adalah berkait dengan persepsi. Kenapa saya kata berkait dengan persepsi? Kerana dua sebab. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah beri pada kita benda tak baik. Kalau perempuan kata, Ustaz kata Allah tak pernah beri kat saya benda tak baik, habis yang saya sakit tu. Oh tak. Allah tak pernah beri benda tak baik. Kalau perempuan kata Allah beri pada perempuan benda tak baik, berarti Allah tu jahat. Takkan perempuan nak percaya Tuhan perempuan jahat. Allah tak pernah beri benda yang tak baik. Semua dia beri benda baik. Cuma benda yang kita dapat itu kadang kita rasa baik, kadang kita rasa tak baik. Saya bawa satu contoh. Ya. Perempuan kata demam tu baik ke tak baik? Kalau perempuan kata tak baiklah demam, sakit. Ya. Masa perempuan tak nak demam, perempuan rasa tak baiklah demam tu sebab perempuan nak pergi dating ke nak pergi mana-mana tiba-tiba demam. Tak baiklah kan? Tapi bila perempuan kena siapkan MQF, tapi perempuan malah kalau demam alhamdulillah. Macam orang itu nak siap. Jadi demam tu kenapa jadi baik pula kat situ? Jadi berarti demam tu dia tidak bersifat baik atau tak baik. Yang menjadikan demam tu baik atau tak baik ialah persepsi orang yang demam tu. Persepsi orang yang demam. Misalnya, perempuan kita kadang-kadang kita tak suka dengan orang. Kalau dia tu makan sebelah kita pun cepat-cepat nak habis kan. Tapi kita tak suka dengan dia. Jadi setiap kali dia datang kita pun. Tapi ada mari kadang-kadang yang lain, ada orang lain yang lebih kita tak suka. Mujur dia mari, kita tak suka, dia mari dulu. Mujur kau mari. Mujur pula, dulu tak suka. Sebab ada Nabi buat keruk, kita tak suka. Sama lah juga, hujan turun. Bila hujan turun, kalau turun kat mana orang tak suka. Sebab banjir, hancur rumah dia. Tapi sekarang dia dah suka sebab dah boleh rumah 8 kaki. Tinggi tiang rumah baru pula tu. Cuma berarti hujan tu tak ada baik ke tak baik. Dia baik dia baik. Kalau perempuan tak faham juga, perempuan kan kita semua ada satu lagu rakyat yang selalu kita dengar, Bangau Ubangau. Kan Bangau Ubangau tu menceritakan suatu kitaran. Kenapa kau tak timbul, macam mana aku nak timbul, apa panggil, rumput panjang sangat, rumput, kenapa kau panjang sangat, macam mana aku tak panjang, kau tak makan aku, kebau, kenapa kau tak makan aku, macam mana aku sakit, rumput, kenapa kau sakit, aku makan nasi mentah, kenapa. Akhir sekali sampai dekat ular. Kodok, kenapa kau panggil hujan, macam mana aku tak panggil hujan, ular nak makan aku. Ular, kenapa kau makan kodok, ular kata memang makan anak. Lagu tu pun habis. Kalau dia tak berhenti situ dia panjang lagi. Betul kan? Dia habis. Lagu tu dia habis tadi. Jadi nak sebutnya ialah, sebab itu saya yakin Allah tak pernah beri benda tak baik. Dia beri benda baik kat kita. Cuma yang kita menganggap benda tu tak baik ialah merujuk kepada persepsi. Dia merujuk kepada persepsi. Contoh saya secara peribadi. Dulu masa saya minta naik pangkat, Prof Hidayat tak bagi kat saya. Kecewa lah saya tengok Prof Hidayat tu. Tapi bila lepas 4 tahun saya tak naik pangkat, dan saya dapati saya mempunyai income yang lebih banyak daripada kawan yang naik pangkat, maka saya dah tak malu tak? Dengan sebab saya tak naik pangkat, maka saya tak jadi ketua jabatan. Dr. Ruslan yang jadi. Siap dekat Dr. Ruslan buat MQF kali pertama. Pecah kepala-kepala dia dengan Sofia kot masa tu. Jadi saya tak jadi ketua, alhamdulillah. Masalah. Sekarang bila saya dah naik pangkat, Datuk bagi ketua, aku pula yang macam mana? Jadi bermaksud tuan-tuan, kita tak baik itu sebab persepsi je. Bukan benda tu tak baik. Jadi untuk memudahkan korang faham, maka orang tasawuf kata apapun maksudnya beri apa yang kita suka. Man'un beri apa yang kita tak suka. Okey, untuk memudahkan kita faham, perkataan
Apa yang kita suka itu kita boleh simpulkannya dalam 5 perkara. Pertama, sihat, betul kan? Harta, pangkat, keluarga dan kawan-kawan, atau kita panggil respectation. Yang pengiktirafan, respect orang, pangkat, sihat, harta. Jadi kalau kita dapat 2-3 perkara tadi, kita panggil apapun. Dan kita tak dapat 2-3 perkara itu, kita panggil dia mana'un. Okey, benda ini tuan-tuan, dia sebenarnya adalah instrumen untuk ukur kita ni kuat ke tidak iman. Ya, dia instrumen, dia alat. Allah menggunakan alat-alat tadi, dan alat tadi iaitu kaya, respect, sihat, anak, apa semua tu. Apa jangan ingat benda tu ialah tanda Tuhan suka kat korang. Sebab Allah Ta'ala sebut nama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah tu maksudnya instrumen untuk test. Dan kalau korang baca definisi test, apa makna test? Test bermaksud penyisihan. Jika test tu dibuat, penyisihan tidak berlaku, maka penggubal soalan itu ada masalah. Misalnya saya buat soalan exam, semua orang lulus, maka Datuk Pengarah akan panggil budak cerdik pelajar semua baca. Macam mana semua orang boleh lulus exam? Tak boleh. Dia tak boleh semua orang lulus dengan pangkat A+ belaka. Dia mesti ada curve, dia punya graf tu. A+ nya sikit, A-nya ramai sikit, A- lagi ramai, yang ramai betul B. Betul kan? Lepas tu yang gagalnya seorang. Maksudnya ijazah tinggi atau ijazah dasar tak boleh berbangga. Dia mengurus exam, tak ada seorang pun F. Wah, berjaya. Macam boleh, dia mesti ada gagal sebab ada orang kau akan masuk belakang. Betul kan? Dia kena urus. Saya cuba tanya pegawai ijazah tinggi dengan ijazah dasar. Ada je meeting tentang F, gagal keluar. Tapi tak ramai lah sebab dia, kalau ramai pula, masalah juga tu. Jadi dia bermaksud, bila exam dibuat, bermaksud penyisihan itu berlaku. Dan Allah Ta'ala pun sebut begitu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami jadikan mati dan hidup itu ialah instrumen untuk menguji manusia. Jadi orang tasawuf kata senang, susah, sehat, itu adalah instrumen untuk menguji kita. Jadi dengan instrumen itulah diguna Allah untuk menguji kita. Jadi dengan adanya instrumen itu, kita pun gunalah nak tahu kita yakin ke tidak dengan Allah. Jadi oleh kerana kita dah dapat instrumen, maka kita kena tahu skala ukuran. Ya, skala ukuran, benchmark dia tu, nak pakai benchmark berapa. Jadi benchmark ini perempuan, Tuan Syekh dia bagi 2 je penanda aras. Satu dia panggil kebudak-budakan, kebudak-budakan. Yang ini kedewasaan. Saya pun tak tahu kenapa dia pakai itu. Mari kita tengok. Okey perempuan, kalau saya tanya perempuan, apa yang membezakan reaksi ataupun respon seorang kanak-kanak dengan respon seorang dewasa? Misalnya tuan-tuan kena pensyarah-pensyarah kat sini. Bila ada satu kes yang agak serius, kenapa Datuk Pengarah ataupun pentadbir akan cari pensyarah sini? Ya, sebab orang tua dia matang. Ya, dia akan cari Dr. Fauzi Rahman, Dr. Mukmin. Kita bagi. Betul kan? Ingat ada masa bincang MQF dulu, mula-mula. Kalau habis bergaduh tu, barulah orang tua pun keluar, orang muda lah buat kerja je. Betul kan? Masa, sebab bila yang muda ada, dia sekali kata rasa dia nak buat apa, betul kan? Jadi itu maksud kebudak-budakan ni maksudnya ialah emosi itu mengatasi kewarasan. Budak-budakan. Bukanlah saya kata pensyarah ni kebudak-budak, tapi nak bezakan antara kebudak-budakan dan kedewasaan. Apabila emosi mengatasi kewarasan, maka orang tu dipanggil
kebudak-budakan. Tapi apabila kewarasan mengatasi emosi, maka dia dipanggil kedewasaan. Bukanlah bermaksud bila orang dewasa tu tak ada emosi. Ada, tapi ada kontrol. Bukanlah bermaksud kanak-kanak itu tidak mempunyai kewarasan. Ada, tapi over control. Jadi, kita pakai dua benchmark. Kebudak-budakan ataupun kedewasaan. Jadi orang tak selalu kata, kalau kamu nak tahu kamu punya iman tu kuat ke tidak, kamu tengok bila kamu susah, apa reaksi kamu. Itu saja. Kalau Allah bagi kita susah, kita pun overacting, maka itu kebudak-budakan. Itu kebudak-budakan. Tapi kalau kamu diberi senang, kamu sebenarnya kebudak-budakan. Orang yang kedewasaan, dia dapat senang pun dia diam, dia dapat susah pun dia diam. Kita semua tahu bila parking tak cukup, student ada kereta, pensyarah ada kereta, parking tak cukup, maka akan berlakulah dia panggil kesesihan. Kesesihan, sesih dia panggil dia. Sesih tu apa yang benda? Bukan selisih. Dia apa, you orang Kelantan pun tak kerti Kelantan. Kenapa dia? Kegesek lah, dia bergesek. Ya, dia bergesek. Kadang-kadang side mirror kosong sikit, calar, kan? Jadi kita tengok ada orang bila dia tahu kereta warna parking tak cukup. Bila calar side mirror dia diam je lah. Nak buat macam mana? Kita kan akademik Islam. Tapi ada orang bila calar kereta dia 2 minggu tak api-api. Mana JPP, apa kan JPP HP, mana buat doktor Rosman, apa. Sedangkan calar dia tu pergi beli tu prem. Habis je. Jadi kita tengok dia kan, kita kata orang kebudak-budakan dia. Umur dah masuk kena kecil manis dah. Calar kereta dia, kalau tak mahu calar, tak payah mampu lah. Tak umur, buku letak, okey lah. Macam mana kereta kan? Kereta tu kita beli dia untuk naik dia, bukan kita peluk dia. Lainlah kereta pengarah, dia parking besar, betul kan? Kita yang tidak pengarah ni, parking kursi. Gitulah, saya pun takut nak masuk parking yang ada bumbung tu. Ngam-ngam. Kadang-kadang masuk, kalau kereta tu yang besar tu, lebih baik parking pada matahari dia pada masuk situ. Sebab kena yang sebelah tu buka, gong! Jadi tak sebutnya ialah, hidup ni kalau perempuan nak tahu perempuan yakin ke tidak dengan Allah, ujilah dengan masa dapat benda perempuan suka dan masa dapat benda yang perempuan tak suka. Bila perempuan dapat suka dan tak suka, dia silih berganti kan. Maka perempuan pun tak terima pakai benchmark. Aku ni responnya kebudak-budakan ke respon kedewasaan. Kalau perempuan respon je dengan bersifat macam kebudak-budakan, iaitu emosi mengatasi akal waras, maka perempuan tak percaya ke Tuhan. Sebab kita kan belajar tadi bahawa Allah tak pernah beri benda tak baik. Dia beri benda baik, cuma kita je tak nampak. Kita je tak nampak. Saya dulu rasa tak puas hatilah Allah tak bagi saya anak sebelah sana. Orang lain dapat. Tapi bila mikir balik mujur dia tak bagi, sebab tu siap PhD. Kalau bagi sekarang bengong, mana kedua duduk anak. Bila nak baca buku maksudnya ada benda yang tapi masa benda tadi. Apakah sebab itulah perempuan kita belajar hari ini, kata dia Aqa'un wa man'un adalah instrumen untuk uji kita punya iman. Yakin pada Allah, kuat ke tak kuat. Lepas tu dia punya benchmarknya ialah kedewasaan atau kebudakan. Jadi apabila perempuan dapat je benda yang perempuan tak suka, perempuan terus respon marah dan sebagainya,
Okey, itu bermaksud masih kebudak-budakan. Tapi itu tidaklah menafikan dia panggil respon tabi'i. Respon tabi'i ini maksudnya apabila kita dapat berita kematian, bukanlah bermaksud bila kita bersikap kedewasaan kononnya iman kuat betul tak tahu. Tidak, mestilah terduduk kan. Dah mati terduduk, pasti duduk penuh sekejap nangis. Itu okey. Tapi yang dimaksudkan ke budak-budak kan tadi, wow. Habis orang disalahkan mung-mung kan. Habis orang pergi report polis, habis dah wangi tak cukup, pergi kat situ lagi 5-6-4 mangkuk. Ya, kenapa jadi begitu? Jadi sebab itu nak memudahkan ataupun bagaimana nak jadi dewasa apabila kita dapat benda yang kita tak suka ni. Iaitu ketika kita diuji dengan ni, kita mahu kita respon dewasa, maka ingatlah 4 perkara. Kedewasaan itu kita ingat 4 perkara. Kalau ingat 4 perkara ni, insya-Allah dia cool down. Okey, pertama, apa saja yang berlaku di dunia sifatnya ada limitasi. Dia ada tempoh. Jadi bila dia ada tempoh, kita akan beringatlah. Saya kena beringat bahawa saya jadi ketua jabatan ni adalah parking lot di situ. Tapi dia ada tempoh. 30 hari bulan 6 2016. Assalamualaikum. Bila kan? Lainlah pula parking kat situ, jangan duduk gila sakut. Tak ada dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة Ya Allah, di pagi yang mulia ini kami menginsafi betapa beruntungnya kami hari ini kerana diberi kesempatan berkhidmat di Akademi Pengajian Islam Universiti Melayu. Di sinilah tempat kami bekerja, berbakti kepada masyarakat dan umat. Di sinilah tempat kami berkenalan, mencari rezeki kehidupan buat keluarga dan anak-anak. Oleh itu, jadikanlah pekerjaan kami ini sebagai ibadah, agar dengan itu kami beroleh pahala dan barakah. Buangkanlah dari diri kami perasaan hasad, dengki, curiga, mencurigai, umpat-mengumpat kerana ia melunturkan keislaman, mencabut pancaran iman pada wajah. Ya Allah, bantulah kami dalam membentuk syakhsiyah diri dan budi pekerti, berakhlak mulia lagi dihormati, agar dengan itu setiap pelanggan kami berpuas hati dengan mutu kerja kami. Sesungguhnya Engkau Maha tahu ya Allah, bahawa membantu itu meningkatkan kualiti. Mencuri tulang dan menipu itu satu perbuatan keji. Jauhkanlah kami
dari sifat keji tersebut. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Apabila kita diberi oleh Allah satu perkara yang kita tak suka, maka para ulama tasawuf berpesan pada kita untuk menjadikan respon kita tadi bersifat kedewasaan, tidak terlalu kekanak-kanakan, iaitu dengan makna kita terlalu emosional sehingga mengatasi waras akal tadi. Kata dia, apabila kita ditimpa suatu benda yang kita tak suka, maka ingatlah 4 perkara. Ingat 4 perkara. Pertama sekali, selagi kita duduk di dunia ini, ya, maksudnya apa saja yang berlaku dan kita masa tu masih berada di dunia ini, maka sifat dunia itu ada limitasi, ada tempoh. Tak mungkin kita akan susah selama-lamanya. Tak mungkin kita akan susah. Kalau orang mula mengutuk kita, tak mungkin orang akan kutuk kita selama-lamanya. Kalau orang, apalah dia buat kat kita pun, dia tak mungkin akan berlaku terus. Dia tak mungkin begitu. Maka bila dia tak mungkin begitu, maka okeylah. Kita akan boleh berfikir, oh mungkin hari ni kena kat aku, tunggulah lama sikit. Okeylah. Dia ada limitasi. Itu yang pertama. Yang kedua ialah setiap benda yang berlaku di dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan harus melihatnya secara dui dimensi. Dui dimensi. Dui dimensi ini bermaksud apa saja yang berlaku pada kita, Allah Ta'ala selagi mana benda itu bersifat dunia, dia tak bagi macam ni. Kalau kita kata ada baik, kita kata dia buruk. Baik ini sama dengan untung, buruk ini sama dengan rugi. Rugi bermakna beban, untung bermakna apa panggil, kita panggil dia nikmat. Okey, kalau inilah maknanya, dia ada 2 dimensi di mana setiap benda yang perempuan dapat, perempuan tak akan dapat baik saja. Misalnya, perempuan beli kereta Continental ataupun beli kereta Jepun, Honda. Memang sedap bawa, betul kan? Sedap. Parking pun nampak kelas. Parking sebelah kereta Privy je ke, ataupun Exora yang enjin macam kapal terbang tu juga. Tapi kena ingat, orang yang pakai kereta mahal, bulan dia tu berasa pendek, ya baju dia bayar installment, nak kena bayar pula. Betul kan? Apa gelap tu rasa lah. Lepas tu insurans sekarang dah naik 45%. GST lagi. Tapi yang pakai klisa tu, dia pasal panjang bulan sebab dia bayar sikit. Maksudnya, dia ada aset dan dia ada juga liability. Dia tak ada aset saja. Dia ada aset, ada liability. Maka bapa tengok pengaruh, sedap Audi. Tak tanya dalam kepala dia sakit jiwa tu. Saya tanya dia. Bapa tengok dia naik je lah, tak macam cuma tanya Dayang tu. Datuk pun penting juga. Maksudnya dia tak ada yang seronok. Yang seronok saja ni ada dekat akhirat. Dekat akhirat. Misalnya tuan-tuan tengok orang tu, kayanya dia boleh makan sedap. Memang makan sedap, tapi penyakit pun cepat. Beban juga, betul kan? Kita yang makan tak sedap ni lambat sikit penyakit. Jadi dia berimbang begitu. Dulu kan saya sebut dekat perempuan saya nak kahwin dengan Raja Emah. Cerita-cerita dulu lah, masa tu pondok semayang ajak begitu.
Tapi Tuhan tak bagi. Yalah, ustaz kan gapo dia banyak ajak je lah. Tahu kan nak ngorak mana boleh banyak ajak je lah. Kahwin dengan Raja Emak. Jadi tiba-tiba Raja Emak kahwin dengan orang lain. Kecewa lah. Jadi carilah perempuan lain yang kira-kira Raja Emak tu boleh tak umur tu. Gendang gitulah. Bolehlah macam Raja. Tapi bila dah kahwin dengan yang bukan Raja Emak tu, Raja bersyukur sebab Raja Emak maintenance tinggi. Yang ada kat rumah tu low maintenance. Betul kan, kalau Raja Emak mesti dia punya honeymoon dekat Paris. Yang ni Kuala Terengganu ya, duduk pula hotel bajet ya. Jadi bermaksud dia tak ada benda yang perempuan dapat yang seronok. Bersama seronok tu dia seronok je. Hatta kalau perempuan tengok sultan, wih hebat sultan, orang tu sakit jiwa juga. Dia tak boleh berhenti makan rojak tepi jalan. Betul kan? Lepas tu dia tak boleh borok ha semuanya kena duit tu. Oh baju lah mak. Kan tu kan senang ke baju, mana boleh duduk nyenggeng gitu. Tak boleh. Kan sedap. Jadi banyak benda yang kita boleh rasa, Raja tak boleh rasa. Seperti mana banyak juga yang dia rasa kita tak pun sama je. Tak ada apa beza pun. Tak ada apa-apa yang beza. Jadi kalau perempuan berfikir macam tu kan, bila perempuan dapat benda yang perempuan tak suka, perempuan akan rasa tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Cuma yang bezanya rupa je. Dia nampak macam tu, tapi beban dia tak sakit dia juga. Kita nampak yang macam ni, tapi kita happy. Perempuan duduk cemburu dengan pensyarah gaji mahal misalnya. Perempuan tengok, mana ada pensyarah tunggung petang-petang boleh apa? Apa tu? Kalau haji mana ada tu sebab duk mikir apa ni. Sebab tu pensyarah makin besar. Betul kan yang perempuan ni ambil MQF keluar. Dia nak sebutnya apa dia? Jadi dia nak sebutnya ialah itu yang saya maksud dui dimensi. Dui dimensi itu maksudnya tak ada benda yang kalau seronok dia seronok je. Dia ada yang beban kat situ. Cuma Allah Ta'ala buat kita ni ada satu sifat nama dia halu'a. Khuliqal insanu, dicipta manusia tu gelojoh. Sebab kita gelojoh tu lah apabila kita dapat apa yang kita nak, kita terlupa liability. Kita terlupa liability. Tapi kalau kita fikir antara aset dan liability yang kena dipikul bersama, sama je lah. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga dipanggil bercampur. Bercampur ni maksudnya kalau kita susah tak payah sedih lah. Susah tu kena juga orang lain. Orang lain pun bukan kita seorang yang susah. Bukan kita seorang. Perempuan dulu nak naik pangkat bukan main payuh lah. Begitu begini. Itu orang lain pun kena juga. Saya ingat saya dulu dia payuh je nak confirm. Tengok adik-adik orang baru lagi sakit jiwa. Bukan dia je susah. Kita juga susah. Cuma yang beza kita kena dulu, dia kena kemudian. Bila sakit beranak kan ada perempuan, anakku beranak sakit lah. Saya kata dia bukan musuh orang beranak. Tak katil tak cukup kat hospital tu beranak takut. Sakit belaka. Jadi bila kita fikir macam tu, maka kita tak adalah nak jadi kebudak-budakan tu apabila kita ditimpa susah. Dan yang keempatnya, akibat mengikut kadar. Akibat mengikut kadar ni maksudnya macam ni. Di dunia ini, sesiapa yang mengambil dunia lebih daripada keperluan, maka dia akan menerima akibat berdasarkan lebih yang dia ambil. Itu kaedahnya. Contoh, Allah Ta'ala bagi kita ambil gula sebanyak mana yang kita nak ambil. Maka oleh kerana saya orang Kelantan, saya mendefinisikan sedap dengan makna sedap ialah makanan yang manis. Tahu kan? Saya mendefinisikan itu. Bukan sekadar manis campur lemuk. Makanan sedap ialah makanan yang lemuk, berkering dan manis. Maka apa kadar yang saya ambil daripada lemuk dan manis, maka kadar itulah kecingannya. Dia tak mungkin ambil lemuk banyak, manis banyak, tapi kecingannya tak ada. Maksudnya kita menerima akibat berdasarkan apa yang kita buat. Jadi kalau saya tak mahu kecil manis, saya kena kurang.
Perempuan tahu ya, balik di akhirat Allah Ta'ala akan hitung semua yang kita buat. Kan? Jadi bila perempuan tahu itu, Allah akan hitung apa yang kita buat, maka sebab itu orang yang cerdik dia akan ambil apa yang dia perlu. Akan ambil apa yang dia perlu. Tapi kalau dia ambil apa yang dia mahu, maka dia penatlah nak bayar. Dan kemahuan itu tak pernah terhenti. Lebih baik ambil yang dia perlu. Sebagai contoh, bila meeting JKA, saya tengok semua pesara-pesara tu ada Apple komputer yang kecil tu. Jadi kita kan sebagai manusia, dan maksudnya adalah orang jabatan tertentu tu kalau dia buka je Apple berlaku, satu jabatan tu Apple berlaku. Kita pun buka yang ESO je, juga ya ESO, dia Apple kita ESO. Jadi kalau kira no, memang no lah. Tapi kalau kira perlu, cukup dah. Sebab ESO tu nak tarik Microsoft Word je. Itu pun tak hantar-hantar lagi lah. Jadi nak sebutnya, yang perlunya bukan Apple, yang perlunya sebuah komputer untuk menarik. Jadi kalau perempuan boleh sabar dengan apa yang perempuan perlu, maka perempuan tak akan menanggung akibat dari apa yang perempuan mahu. Apa yang kita perlu sebuah telefon yang ada Android software. Android. Dirancangkan oleh Android. Maka tetapi belilah dengan harga 400. Dah cukup dah Lenovo. Tapi perempuan no iPad. Lihat tu yang bengong setiap akhir bulan bayar 8 kali tu. Maka perempuan kita takutlah dia punya akibat tu. Sebab akibat merujuk kepada apa yang dibuat. Tapi kalau tak nak tanggung akibat, okeylah. Maka sebab itu tak nak tanggung sakit kepala bayar installment kereta, pakailah kereta start hidup, brek berhenti. Betul kan dia punya sifir keretanya, start hidup, brek berhenti. Tak sakit juga. Kalau start tak hidup, masalah pula. Jadi sebab itu bila kita dengar orang tuduh bohong, apalah orang semua mahal, kita bertanya dia, kenapa awak bohong? Sebab awak membeli mengikut kemahuan. Bukan awak membeli mengikut keperluan. Kalau kita beli mengikut keperluan, maka kita takkan bohong. Kita takkan bohong. Bila kita tengok anak orang lain pakai pampers Mami Poco, kita pun nak Mami Poco juga. Ya, sedangkan tak perlu Mami Poco, dulu rembak dengan kain buruk je. Maka Tesco pun cukup dah. Daripada Mami, orang Mami Poco, Profesor Madya tak apa, kita kerani M17 Mami Poco juga kan. Tu yang duduk marah, habis main game, aircon safe, kita jumpa juga orang murah sebab Mami Poco tu memang mahal. Jadi berarti perempuan, sipir dia akibat mengikut kadar. Jadi apa kadar perempuan buat, perempuan tanggung lah. Jadi orang yang dewasa, apabila dia hidup, dia akan ingat 4 perkara tadi. Apa yang ada di dunia ini, ada limitasi. Ada sudah limitasi. Yang kedua, dia ada 2 dimensi. Antara aset dan liability. Yang ketiga, bercampur, maksudnya bukan kita seorang yang kena, orang lain juga kena. Yang keempatnya, akibat merujuk kepada kadar. Kalau banyak kadar kita ambil, maka akibatnya juga banyak. Kalau kadar yang diambil itu sikit, maka akibatnya juga sikit. Jadi itu yang saya belajar dalam tasawuf, dalam hikmah hari ini. Kalau perempuan boleh ingat 4 ni, ketika perempuan dapat senang, perempuan tidaklah terlalu terujuk. Kerana perempuan yang senang itu ada tempoh. Sedang ada tempoh. Misalnya kita lepas dia MQF, ijazah dasar, lego, betul pinggan. Lepas tu mari surat ijazah tinggi pula. Baru nak betul pinggan. Lego yang ijazah tinggi, minggu depan open audit pula. Habis audit je, exam pula. Betul kan? Habis exam pula, prepare nak masuk sem baru. Memanglah lego tu sekejap, mari pula. Dia sifatnya dunia begitu. Tapi pening-pening MQF pun habis lah. Di masanya perempuan, benda dunia tu sifatnya begitu. Kadang-kadang kita ada masalah kat rumah, balik kat rumah takkan sentiasa bermasalahnya. Ada masa-masa yang selesai benda tadi.
Jadi itulah yang menjadikan bila perempuan senang, perempuan akan bersifat kedewasaan. Bila susah pun juga masih bersifat kedewasaan. Jadi kalaulah Allah bagi kita senang dan Allah bagi kita susah, kita responnya seperti orang dewasa, iaitu kewarasan mengatasi emosi. Maka kata orang tasawuf, kita punya benchmark itu adalah good lah, ya. Kira bagus dalam tu. Kalau nak lebih lagi tu guru pun tak sampai juga. Setakat tu je lah. Jadi itu saja bicara pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.